Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni tajuk kita ni lain sikit. Ya. Saya nak bincang berkenaan dengan zikir-zikir harian ataupun wirid harian. Ya. Sebabnya sebenarnya malam ni dah malam pertama Rejab. Ya. Jadi kalau kita ikutlah alim ulama, tok guru kita bila masuk malam Rejab ni dia mula sising lengan dah panggil. Dia nak tuju ke Ramadan tapi persediaannya Rejab dia dah start dah. Ya. Kalau ikut Imam Syafi'i berdasar kepada nas-nas dia, antara malam yang makbul doa malam pertama Rejab. Jadi kalau tuan-tuan ada hajat, ya, nak buat solat hajat ke, nak minta Allah Subhanahu Wa Taala tambah rezeki, jadi ni di antara malam je lah. Bolehlah pakat dengan isteri masing-masing, anak-anak, ya, bangun awal sikit, ya, solat hajat, minta dengan Tuhan. Nak hajat apa? Nak suruh anak-anak cemerlang, nak suruh cucu-cucu semua cemerlang, murah rezeki, Allah bagi kesihatan, panjang umur. Ni masa dia. Jadi orang cerdik dia tunggu masa-masa yang memang Allah akan bagi permintaan dia. Maknanya mustajab doa. Jadi malam ni lah. Tu antara sebab dia. Jadi tambahan pula, kerap juga kadang-kadang orang tanya, Ustaz, boleh ke tidak Al-Fatihah ni jadi zikir lepas solat? Banyak kali orang tanya sebenarnya. Jadi sama juga, ada ke tidak dalil yang kita kena baca wa ilahukum ilahu wahid sebelum baca ayat kursi tu? Jadi saya ambil kesempatan ini sebab Rejab, Sya'ban, Ramadan ni ialah masa untuk kita mula mengerjakan amalan-amalan peribadi kita tu, ibadat peribadi secara lebih intensif. Jadi kita baca ni mudah-mudahan taklah serabut perut sangat. Orang tu duk soal, orang ni duk soal. Ya? Sebenarnya secara ringkas, semua yang kita biasa amal tu ada dalil belaka. Dan yang saya pilih dalam ni pun yang tuan-tuan duk biasa amal dah. Tinggal lagi bila kita ulang kaji, lihat di sudut makna, di sudut fadilat dia, mudah-mudahan yang kita duk biasa amal tu lagi kuat dah, lagi kejap. Dan yang saya ambil ni ringkas je, yang jadi panjang ni huraian dia. Ya. Dan ada wirid-wirid atau zikir yang saya tak masuk dalam ni yang tuan-tuan biasa amal. Contoh dia 3 kul. 3 kul tu hadis sahih tu. Dan zikir lepas solat, 3 kul tu hadis sahih. Saya tak bubuh lah, saya ambil yang paling minimal. Maknanya kalau tuan-tuan buat benda ni, puan-puan buat benda ni secara istiqamah, secara faham, tak sampai seminggu dia rasa kesan. Sebenarnya tak sampai seminggu tuan-tuan, dia boleh rasa kesan dia. Baik, insya-Allah kita akan lihat. Kalau ikut kat sini ada lebih kurang 18 muka surat. Jadi saya rasa dan 2 kuliah juga, itu pun untuk memastikan kita tu mendapat yang lebih dia punya manfaat dia tu. Setengah-setengah matan Arab tu saya tak baca, saya terus pergi pada terjemahan. Sebab banyak sangat, 8 lai tu biasanya sejam lebih juga tu nak berhabis. Jadi kita ada lebih kurang 30 minit, 40 minit, insya-Allah. Baik, kita mula sekarang.
Zikir-zikir harian dan fadilat. Yang pertama, definisi zikir dan wirid. Zikir ni apa? Zikrun. Dia berasal perkata dasar dia zakara. Jamak dia azkarun. Zakara kata dasar dia, jamak dia azkarun ataupun zukurun. Makna dia ialah mengingati, menyebut, memuji. Itu maksud dia, zikir tu. Mengingati, menyebut, memuji. Maknanya bila kita zikir tu konteks dia memuji Allah lah. Kan? Mengingati, memuji atau menyebut. Menyebut Allah pun kita panggil zikir juga. Di sudut istilahnya ialah az-zikru bermaksud zikir kepada Allah. Itu istilah dia. Jadi tak jauh bezalah dengan apa definisi bahasa dia. Zikir kepada Allah. Wirid pula apa dia? Kita nak sebut wirid ni. Wirid di segi bahasanya warada, disebut, dinyatakan. Di segi istilahnya al-wirdu ataupun jamak dia auradun, maksudnya zikir-zikir ataupun sebahagian daripada Al-Quran. Dalam kata lain untuk mudahnya, dia benda tu zikir. Dan bila disusun dalam bentuk tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu, maka kumpulan-kumpulan zikir itu yang diamal sentiasa dinamakan wirid. Jamak dia aurat. Baik. Dalil dia, kita lihat dalil. Saya bawa dua saja dalil di sini. Yang pertamanya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah. Berzikirlah kepada Allah, ingat Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi surah Al-Ahzab ayat 41 ni merupakan suatu dalil yang menjelaskan bahawa ia merupakan perintah supaya zikir banyak-banyak. Zikir banyak-banyak kepada Allah. Dalil yang kedua, surah Al-Hijr ayat nombor 9. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya, nahnu nazzalna dzikra, kami nazzalna, menurunkan az-zikra. Az-zikra tu apa dia? Maknanya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Baik. Perkataan yang saya gariskan tu az-zikra. Az-zikra ni bermaksudnya zikir lah. Bermaksudnya zikir. Rupa-rupanya Al-Quran tu sendiri, nama lain pada Al-Quran itu ialah az-zikra. Nama lain. Habis itu. Maknanya berdasar pada dua dalil tadi telah memadai untuk kita faham bahawa zikir ni memang disyariatkan. Baik, yang pertama, muka surat yang kedua, istighfar. Istighfar. Okey, ini yang selalu kita baca. Cuma hari ni kita akan cuba melihat agar yang kita dok baca selalu tu kita akan lebih faham dan boleh masuk ke dalam hati kita. Okey, lafaz istighfar yang ada ni ialah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maksud dia astaghfiru. Berasal dari perkataan ghafara. Ghafara ni ampun. Astaghfiru, aku mohon ampun. Astaghfiru, aku mohon ampun kepada siapa? Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Jadi istighfar ni benda yang kita kena pacak dalam fikiran kita, kita minta ampun dengan Allah. Kita minta ampun pada Allah. Baik. Astaghfirullahal azim. Kita minta ampun, aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim. Al-Azim ni sebenarnya kalimah puji. Kalimah puji, kita minta ampun kepada Allah
Lepas tu kita membesarkan dia, kita puji dia, supaya mudah-mudahan dengan puji dia tu Allah pun tengok kat kita, dia ampunkan kita. Itu maksud di situ. Kadang-kadang kita tengok ulama-ulama setengah-setengah tu, selain daripada istighfar daripada hadis yang direka sendiri, boleh. Selawat pun boleh ulama reka sendiri, tapi kena pandailah bahasa tu. Dan bahasa dia bila dia istighfar yang setengah-setengah tu, nampak sangat melangit dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke tak boleh puji Allah? Ini mestilah boleh. Bila puji, mudah-mudahan Allah ampunkan. Jadi astaghfirullah. Okey, aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Mudah-mudahan Allah pun terus bagi perhatian kepada kita. Alladzi la ilaha illahu. Alladzi yang la ilaha illahu, tidak ada ilah illahu kecuali dia. Baik, ni kalimah tauhid sebenarnya. Ni kalimah tauhid. Mana lepas ni bila tuan-tuan baca saja astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu, nak kena mula fahamlah apa maksud dia. Alladzi yang la ilaha illahu, la tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Ilah ni kalimah yang bermaksud Tuhan. Ya. Ilah ni kalimah yang bermaksud Tuhan. Rabb pun Tuhan juga. Rabb, Rabba, Rabb. Tuhan juga. Tapi ilah, apa maksud ilah? Ilah ni maksudnya Tuhan yang diberikan segala perhatian oleh hamba. Apa dia? Banyak dah. Sembah, dipanjat kesyukuran, dipanjatkan doa, dimohon keampunan, dipuji. Segala apa yang hamba buat kepada Allah, kepada Tuhan, dan Tuhan yang menerima pujian dan semua itu, di segi kaedah bahasanya dia panggil ilah. Diberi ketundukan, kepatuhan, disembah, syukur. Bukan saja syukur, dipatuh segala perkara. Jadi bila seorang tu kata beristighfar, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung, alladzi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang begitu rupa kecuali dia, yang diberi ketundukan, kepatuhan, disembah, dimohon keampunan, dipanjat kesyukuran, semua tu illahu kecuali dia. Jadi maknanya bila seorang tu istighfar dengan kalimah ni, maknanya sepenuh jiwa raga dia, kalau saya boleh kata macam tu, segala jiwa raga diserah. Tujuannya agar Allah ampunkan dia. Dia nak minta satu je, nak minta keampunan. Saya ulang balik, astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung, alladzi la ilaha illahu, tidak ada ilah. Kalau saya tak nak guna perkataan Tuhan, tidak ada ilah kecuali dia. Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup. Yang Maha Hidup ni maksudnya Al-Hayyu, yang Maha Hidup, yang bukan hidup macam kita, yang bersifat qadim, sejak azali. Hidup kita ni hidup Allah kena buat, dia sejak azali. Hidup dengan sendiri dia, maknanya atas dasar hidup dengan sendiri dia tu menyatakan jurang yang terlalu besar di antara Rabb, ilah dengan makhluk. Maka sewajarnya lah dia tempat dimohon pengampunan. Al-Qayyum, saya terjemah di situ yang Maha mengurus, yang Maha mentadbir. Mentadbir apa? Mengurus apa? Segala benda. Start daripada buat sehinggalah mengatur segala-galanya, perjalanan, semua dia belaka. Segala cakrawala perjalanan dia yang atur.
Segala kehidupan manusia atas dunia, dia yang atur. Kehidupan binatang-binatang di darat, dia yang atur. Kehidupan binatang-binatang di air, dia juga yang atur. Di udara, di bumi, semua dia yang atur. Di langit, kehidupan malaikat pun dia atur. Benda-benda gaib macam jin, dia juga yang atur. Maknanya besar sangat Allah ni. Besar sangat. Dan kalau begitulah keadaannya, sewajarnya, bila dia begitu sekali, dia menjadi tempat kita minta ampun. Ni orang panggil puji melangit ni. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Ini lafaz di antara lafaz-lafaz yang sangat-sangat mustajab. Sangat mustajab tuan-tuan. Tinggal lagi kita kena latih untuk faham seperti yang saya sebut tadi. Dalam kata lain sebenarnya, untuk kita lebih faham dan mendalam, tuan-tuan juga kena iringi dengan ulang kaji ataupun belajar bab tauhid. Dia tak lagi tuan-tuan. Lagi dalam tuan-tuan mengaji tauhid sifat 20, lagi dalamlah pemahaman terhadap astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu. Itu yang saya boleh sebut. Maknanya kalau kita nak jadikan istighfar kita tu berkualiti, itulah perkara-perkara yang kena masukkan. Baik, cuba kita lihat sumber istighfar ni. Istighfar ni bersumberkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Makna kalimah tu semua saya tak payah sebutlah, saya dah hurai tadi dah, ya. Jadi saya sengaja letak nota untuk tuan-tuan bila ada free boleh tengok, boleh baca. Saya nak tuju kepada fadilat zikir. Berdasarkan pada hadis riwayat At-Tirmizi daripada Zaid Abu Yasar radhiyallahu anhu, sesiapa yang mengucap istighfar ini, maka akan diampuni sekalipun dia telah lari dari peperangan. Besarnya istighfar ni. Lari pada medan perang ni apa tuan-tuan? Lari pada medan perang ni dosa besar. Berdasar pada satu kaedah, dosa besar ni, dosa besar ni, kamu kena taubat nasuha. Tak boleh main istighfar secara umum, kena khusus. Namun oleh kerana besarnya istighfar ini, makna dia punya power tu sampai tahap macam tu. Tapi dia balik pada kaedah asal lah. Dosa besar tetap kena taubat nasuha. Maknanya besarnya istighfar ni. Jadi tuan-tuan dah boleh faham kenapa dia besar. Bila kita tengok huraian dia tu, sebenarnya dalam tu ada elemen-elemen tauhid, puji Allah, last kali barulah lepas puji sudah puji semua, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Baik. Satu perkara yang kena ingatkan. Lafaz ini biasa digunakan untuk taubat. Jadi oleh kerana itu pemahaman ataupun lafaz ini perlu difahami dengan bab taubat sekali. Dalam bab taubat dia kena khusus. Dia tak boleh umum. Contoh, satu orang itu telah mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, harta orang lain. Bila melibatkan curi ni, dosa besar, dosa kecil tuan-tuan? Dosa besar. Okey, bila dosa besar dia kena taubat. Jadi bila seorang tu istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kena ada 3 syarat. Yang pertama, dia kena menyesal. Kalau istighfar dengan sambil senyum tak jadi, dia kena menyesal. Dia kena fokus. Dia istighfar ni pasal apa ni? Pasal ambil harta orang. Dia menyesal.
Yang kedua, dia takkan kembali buat balik. Tu sebab setengah-setengah ulama, kalau misal kata dia ni duduk di kalangan orang-orang jahat, dia kena pindah daripada tempat orang jahat ke tempat orang baik-baik. Kena tinggal habis. Kawan-kawan dia yang jahat-jahat tu kena tinggal. Dan syarat yang ketiga, tak boleh ada terlintas dalam hati dia untuk kembali. Dan bila melibatkan hak orang lain, dia kena pulangkan. Maksudnya, perkara penting yang saya nak sebut di sini, istighfarlah 1000 kali pun, kalau ambil hak orang, tak pulang balik, tak pergi minta maaf, tak jadi. Tuan-tuan faham? Jadi, kita nak masuk bulan Rejab, bulan Syakban, bulan Ramadan, nak suruh kali ni, biarlah ibadah kita yang terbaik. Kena anggap Ramadan kali ni yang terakhir untuk kita. Oleh sebab tu, kena buat yang terbaik. Carilah jalan macam-macam mana pun. Jadi, taubat kena ada 3 syarat. Campur syarat yang keempat kalau ada masalah dengan orang. Habis itu. Fadilat yang kedua. Tadi saya baca berdasar kepada hadis 3501 yang merupakan sumber kepada istighfar yang kita baca tadi. Ada lagi satu hadis yang juga menjelaskan lafaz yang sama tapi dalam konteks yang sedikit berbeza. Yang ni konteks dia kalau nak pergi tidur kena baca istighfar 3 kali. Sekaligus tuan-tuan, amalan Nabi bila nak tidur istighfar 3 kali dengan istighfar yang sama. Pasal apa tuan-tuan? Kok tak bangun terus. Kena beringat. Kok tak bangun terus. Sekejap saja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ikut lafaz yang kita baca tadi. Baik, dalam hadis yang 3319, cuma yang ni dhaif. Hadis dhaif daripada Sa'ad bin Malik. Kata Rasulullah, sesiapa menuju tempat tidurnya baca istighfar ni 3 kali, mengampuni Allah baginya dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Allahu Rabbi. Maknanya pemurahnya Allah. Buat yang macam ni, dia ampun. Walaupun sebanyak daun-daun pohon atas dunia ni, walaupun sebanyak pasir-pasir, kerikil ni maksudnya pasir, walaupun sebanyak hari-hari di dunia, maknanya sebanyak mana pun dosa, Allah boleh ampunkan. Tu sebab buat tu kena betul kaedah. Yang pertama, kaedah taubat. Dia tak boleh berasingan. Kedua, nak kena faham kalimah-kalimah yang masuk dalam hati. Okey, saya baca yang terakhir, saya bullet point terakhir. Mengikut riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah, demi Allah sesungguhnya aku mohon ampun dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih 70 kali. Mengikut hadis riwayat Muslim daripada Aghar bin Yasar, sesungguhnya saya bertaubat dalam sehari 100 kali. Berdasar pada 2 hadis ini, mana bolehlah kita meletakkan maknanya jumlah minima untuk kita sehari semalam 100 kali istighfar. Habis itu. Yang kedua, zikir tauhid. Lafaz dia la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni yang biasa kita bacalah. Baik. Sumber hadis ni ialah hadis riwayat At-Tirmizi, hadis sahih 275 daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, cuba kita lihat maksud dia. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu. Yang esa. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk. Baginya segala pemerintahan dan kerajaan. Walahul hamdu.
baginya segala pujian, yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas sesuatu dialah yang maha berkuasa. Baik, kalau tuan-tuan tengok maksud dia ni dalam sangat tuan-tuan. Dalam sangat. Tu sebab kalau misal kata tuan-tuan baru nak buat, dianjurkan jangan buat banyak-banyak. Buat sikit-sikit, tapi tangkap pemikiran dia tu. Peringkat awal dia main akal. Peringkat mula-mula cari jalan ikat akal tu dengan kalimat tu. Sebab kalau tuan-tuan perhati, bila saya terjemah ni, saya terjemah words by word. Saya tak ambil ada orang terjemah, dia terjemah umum tafsir, tak boleh. Kalau terjemah umum, tuan-tuan tak boleh nak tangkap akar kata, makna setiap perkataan tu, tak jadi. Kalau tuan-tuan betul-betul nak menjiwai, setiap perkataan tu kena tangkap. La tu maksudnya apa? Ilah tu apa dia? Nampak? Bila dapat tangkap, baru boleh masuk. Mula-mula tu slow lah. Mungkin kita amal 10 kali, 10 kali, 10 kali. Bila dah masuk, baru boleh tambah banyak. Dan dia kena menjiwai baru ada kesan tuan-tuan. Kalau sambil tak tahu apa, tak jadi. Sama juga solat. Tuan-tuan solat, contoh dia, bukan kita lah, orang lain. Allahu Akbar, contoh. Sedar-sedar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kosong dapat. Solat tu sah. Solat sah. Kalau macam tu, makna daripada awal sampai akhir pemikiran dia memang kosong. Tak boleh. Kalau nak suruh solat tu berkesan, cari jalan juga ikat akal tu dengan apa yang kita baca. Tu sebab kena faham makna bacaan dalam solat. Paling-paling tidak Al-Fatihah dengan tasyahud akhir. Hal lain-lain tu mudah kan. Ikat dua ni. Dan tu sebab kalau tuan-tuan tengok dalam mazhab Syafi'i kita, termasuk rukun qauli, rukun qauli ni ialah tafsiran dia, dia kena baca sekurang-kurang telinga dengar. Sebab untuk orang awam, dia akan tertarik dengan benda yang dia dengar. Faham tak? Jadi benda yang kita dengar, dia akan tertarik. Jadi baca dan ikut benda yang dia dengar satu persatu beserta dengan pemahaman terhadap makna. Termasuklah yang ni pun. Baik. Jadi maksudnya besar. Besar sekali maknanya kita faham benda yang kita kata. Hak lepas tu lepas. Tinggal jauh-jauh. Kalau misal kata sebelum ni kita tak pernah hafal Fatihah, lupakan yang lepas. Hari ni aku berazam nak hafal Fatihah. Kalau orang pusing atas bawah kiri kanan pun, masih aku boleh faham makna Al-Fatihah. Baik, kalau kita lihat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ni kalimah tauhid ni. Tidak ada ilah kecuali Allah. Wahdahu yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allahu Rabbi. Tidak ada sekutu tuan-tuan. Maknanya kalau bertembung di antara Allah dengan lain, yang lain kena tolak habis. Tuan-tuan faham? Apa saja perintah, kekuasaan, Allah adalah Allah. Tak boleh sama dengan dia. Di segi sifat dan di segi perintah. Kalau sifat kita terima, sifat dia yang maha besar tu, yang kita duk mengaji dalam sifat 20 tu, perintah dia pun nak terima lah. Tak boleh kamu terima sifat 20, bila mari bab perintah kamu tak buat. Tak jadi. Kan? Dia puja ayah dia. Oh, ayah aku hebat. Buat tu, buat ni, kerja the best. Seorang yang bijak. Tapi bila ayah suruh, dia tak nak dengar. Apa makna macam tu? Kan? Sama juga. Jadi, perkataan la syarikalah tidak boleh disyirikkan dengan Allah. Apa saja. La syarikalah. Kemudian,
Lahul mulk, baginya segala pemerintahan dan kerajaan. Allah pemerintah segala kerajaan. Kerajaan Malaysia ni kecil, tak ada benda. Amerika pun tak ada benda. Dia pemerintah yang paling agung. Nak tahu ke tidak? Mati dulu, bangkit daripada mahsyar, baru tahu siapa dia besar, siapa dia kecil, siapa dia pemerintah, siapa dia tidak. Jadi Allah ni yang memerintah. Baginya segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidup dan dia mematikan. Tak ada apalah tuan-tuan. Seluruh makhluk atas dunia ni, dia yang menghidup dan dia mematikan. Dia yang kontrol. Dia bagi tahu hari sekian-sekian, pukul sekian-sekian, waktu sekian-sekian, orang ni mati. Hari sekian-sekian, pukul sekian-sekian, orang ni hidup. Berterusan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas sesuatu. Dialah yang maha berkuasa. Saya minta maaf, saya terjemah ikut struktur ayat bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan nak hafal, jadi senang. Kalau saya pusing balik, boleh. Ikut struktur bahasa Malaysia, dia tak sama. Bahasa Malaysia, bahasa Arab dia tak sama. Jadi kalau tuan-tuan ikut ni, kena belajar, terimalah struktur bahasa Arab. Jadi mudahlah. Dan dia di atas sesuatu, dialah yang maha berkuasa. Makna tak ada apa manusia ni, semua Allah yang maha berkuasa. Jadi zikir yang macam ini, cuba kita lihat, cuba kita lihat apa fadilat dia. Pergi pada poin nombor 3, fadilat zikir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ni sahih daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, siapa dia mengucap zikir tadi sebanyak 10 kali pada waktu pagi hari, akan ditulis baginya dengannya 100 kebaikan. 10 kali. Macam kita subuh baca 10 kali. Ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus darinya dengan 100 kesalahan, dan mendapat baginya setara. Maknanya setara sebanyak bilangan zikir untuk bilangan pahala tadi, memerdekakan budak. Maknanya dia zikir 10 kali, dapat pahala membebaskan hamba, pahala dia tu 10 orang. Nak terjemuh ni belik sikit. Saya cuba habis ni nak suruh tak tukar struktur bahasa Arab, tapi tuan-tuan boleh faham. Itu buat bracket-bracket tu. Maknanya dia mendapat setara pahala tadi, memerdekakan budak sebanyak bilangan dia zikir. Kalau dia zikir 10, dapat pahala zikir memerdekakan budak 10. Kemudian seter dijaga dengan dia pada hari itu hingga petang. Maknanya start daripada dia zikir subuh 10 kali sampai ke petang maghrib, Allah jaga. Allah jaga. Tu sebab tuan-tuan, saya pesan selalu kepada anak dan menantu saya, jangan lepas zikir ni. Sebab naik motor, bawa kereta, kalau aksiden pun tak teruk. Zikir ni tak boleh lepas. Tu sebab saya hanya pilih beberapa zikir tertentu saja. Kita kena sebarkan anak-anak kita. 10 kali je, tak banyak. Tak sempat subuh, kata nak cepat sangat, kata Datuk Imam baca tak sempat, zikir dalam kereta, tak ada masalah. Tak semestinya duduk, zikir dalam kereta 10 kali. Allah jaga start daripada subuh dia baca 10 kali sampailah maghrib. Barang siapa mengucap seperti itu pada waktu petang, mendapat baginya yang semisal itu juga, dapat sama. Maknanya pahala-pahala seperti mana tadi, dan Allah jaga pula start daripada maghrib sampailah subuh. Maknanya 24 hours insurans yang tak ada orang boleh bagi. Carilah syarikat insurans yang boleh bagi, tak boleh. Ni Allah jamin. Baik, saya letak nota kat sini, perbandingan fadilat membebaskan hamba seorang.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, siapa sahaja orang yang membebaskan seorang hamba muslim, maka Allah akan menyelamatkan anggota tubuhnya dari api neraka, dari setiap anggota tubuh yang dimerdekakannya. Allahu Rabbi. Tu pahala dia, tuan-tuan. Kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Saya buat dosa, tuan-tuan. Kita manusia biasa. Tu banyak sangat. Jadi fadilat-fadilat yang seumpama ini sangat-sangat berguna. Kalaulah memerdekakan seorang hamba, Allah bagi jamin. Ni hadis Bukhari Muslim ni. Hadis sahih. Bebaskan seorang hamba, Allah jamin orang tu tidak akan dibakar oleh api neraka. Tapi kalau dengan baca tadi 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali bersamaan dengan 10. Petang 10 pula. 20 dah. Esok 20 lagi. Tolak 20 lagi. Kalau baca hari-hari, tuan-tuan, nampak tak? Maknanya memang Allah mencari-cari jalan, mencari sebab untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebab tubuh kita takkan tahan dengan api neraka. Api neraka ni satu zarah jatuh atas dunia ni, padang jarak, padang tekuku. Baik, sebenarnya ada lagi satu. Dia ada sikit yang berbeza. Yang tadi kita baca tu hadis riwayat Imam Ahmad. Baca 10 kali ditulis 100 kebaikan. Baik. Hadis riwayat Muslim dia lain sikit. Dibaca 100 kali sehari maka mendapat pahala membebaskan 100 orang budak. Yang tu betul lah, sama. Dicatat baginya 100 kebaikan. Yang ni beza sikit. Dalam bab perbezaan ni kita serah pada Allah lah. Yang penting kita selamat daripada neraka. Kalau kita pegang yang Bukhari yang apa ni? Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah tu, baca 100 kali sehari dapat pahala membebaskan 100 budak. Baca 10 kali bebaskan 10 budak. Baca 100 kali dapat 100 kebaikan. Kan? Yang tu tuan-tuan kira matematik sendirilah. Kalau nak pegang hadis riwayat Muslim pun boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya buat. Baik. Lafaz yang tadi sebenarnya ada nak masuk isyak dah tak? Memang tak boleh laju. Tak apalah tuan-tuan Walaupun kita ulas dua, kita buat dua ni buat betul-betul. Tuan-tuan boleh pahala, saya pun boleh saham juga. Saya pun nak juga saham. Boleh share tuan-tuan jadi saya mengajar ni bolehlah sikit-sikit. Sebenarnya nak banyak juga kan. Okey, ada lafaz yang kedua tuan-tuan. Yang kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakkan kita baca yang ni. Lafaz yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, tak ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Mughirah bin Syu'bah. Jadi yang ni terpulang pada tuan-tuan lah. Nak pakai yang mana? Kedua-duanya hadis sahih. Kedua-duanya hadis sahih. Tak boleh kata yang ni terlebih sahih, aku nak, tak boleh. Dua-dua sahih. Tuan-tuan rasa nak selera yang mana? Teruskan, tak ada masalah. Yang penting buat. Buat. Dah masuk ke Isyak? Habis suara dah hari ni. Yang terakhir tuan-tuan, sebenarnya lepas daripada lafaz la ilaha illallah sampai habis tu, lepas tu dia ada lagi satu sebenarnya dalam hadis yang sama. Mana Nabi lepas tu dia baca Allahumma la ma'ani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jadi mikajjal. Okey, yang ni tuan-tuan, saya tak tekankan juga. Tuan-tuan nak baca boleh. Sebab saya takut banyak-banyak nanti tak terbuat. Kita ambil yang simple tapi pasti buat betul-betul. Insya-Allah taala selamat. Okey, yang terakhir. Kita sempat masuk muka surat yang kelima. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Hadis ni, lafaz ini saya ambil daripada riwayat Abu Daud. Hadis ni sahih daripada Muslim Ibnul Harith radhiyallahu anhu.
Cumanya ada ulama kata hasan. Saya pegang pada sahih, ada ulama kata hasan. Hasan atau sahih, dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Kalau dhaif ringan dalam bab-bab fadilat, boleh boleh amal. Baik. Cuba kita lihat. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ajirna, jauhkan kami minan nar, daripada api neraka. Cuba kita lihat fadilat zikir dia ni. Lafaz tadi saya ambil hadis riwayat Abu Daud 4417. Jadi dalam hadis yang sama dia sebut tentang fadilat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau selesai solat maghrib, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar. Kalau seorang, kalau ramai-ramai, kalau tu imam, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkanlah kami daripada neraka. Sebanyak 7 kali. Yang ni Nabi sebut 7 kali. Maka sesungguhnya jika engkau membaca ini demikian, kemudian meninggal pada malam itu, maka dituliskan bagi engkau perlindungan daripada neraka. Allahu Rabbi. Ni sebabnya walaupun senang, jangan tinggal yang ni. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Boleh juga baca 7 kali, maghrib dan subuh. Untuk solat-solat lain boleh baca 3 kali. Baik. Jadi kata Nabi, sesungguhnya engkau jika membaca demikian, kemudian meninggal pada malam itu, dituliskan bagi engkau perlindungan daripada neraka. Penting tak penting tuan-tuan? Penting. Penting. Dan jika kamu selesai solat subuh, maka bacalah demikian itu, maka sesungguhnya engkau jika meninggal pada hari itu, maka ditulis bagi engkau perlindungan daripada neraka. Maknanya maghrib dan subuh mesti kena baca. Waktu-waktu lain boleh baca 3 kali. Baik, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, juga riwayat daripada Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesiapa meminta syurga kepada Allah 3 kali, syurga berkata, ya Allah, masukkanlah ia ke syurga. Barang siapa meminta perlindungan daripada neraka 3 kali, neraka berkata, ya Allah, lindungilah ia daripada neraka. Jadi yang ni menjadi dalil untuk solat-solat yang lain baca 3 kali. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, yang kita baca tadi kena buat, jangan tinggal walau apa sekalipun, dan kena sebarlah pada anak cucu kita, menantu kita semua ni kena amal. Ya. Inilah peranan kita sebagai pak mertua kepada ayah, kena bagi tahu. Saya rasa muadilah yang ni, yang lain-lain tu kita sambung ya. Ada soalan? Tentang Fatihah, kalau diri solat, kalau kita tengok kitab solat, contoh Sabila, tidak ada Fatihah dalam diri solat. Okey. Dan istighfar pun pendek, astagfirullah. Tidak sebab tidak macam yang Ustaz baca tadi tu, Ustaz istighfar kan. Istighfar khusus untuk solat ni dia pendek aja dalam kitab. Contoh Sabila ataupun Al-Azhar itu pendek. Dan tidak ada Al-Fatihah kalau di solat. Okey. Dia begini tuan-tuan. Nombor 1 tentang Al-Fatihah ni saya tak nak komen sekarang dah, sebab kita akan masuk bab tu pada kuliah yang akan datang. Cumanya yang penting nak bagi tahu tentang wirid-wirid ni, hadis terlalu banyak. Sehingga kan dalam kitab Al-Azkar yang ada pada tangan saya pun tak cover semua. Ni saya sengaja bawa. Tak cover semua. Kalau tuan-tuan ada kitab-kitab hadis dekat rumah, contoh dia Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, buka dalam tu, banyak yang tak masuk dalam ni lagi. Okey. Jadi apa yang kita biasa amal yang kita sebutkan tadi, ulama-ulama dah ambil kira semua dah.
Dan Nabi sendiri sebenarnya tidak ada satu zikir yang dia buat secara khusus pada satu-satu masa. Kadang-kadang zikir ni dia buat pendek, zikir ni dia buat panjang. Hari lain dia buat zikir lain. Yang kita jadi macam ni, ulama kumpul semua sekali, maka dengan melihat fadilat-fadilat dia, dijadikan satu wirid. Boleh ya? Kalau tuan-tuan nak pergi detail cara dia, tuan-tuan kena cari kitab hadis, buka sendiri, terlalu banyak sangat. Sebab dalam macam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dia dah siap bab-bab dia dah. Jadi nak cari pun tak susah mana. Ya? Wallahu a'lam bissawab. Lagi? Ini pasal yang astagfirullah tadi tak ada sebentar. Sebab saya ada kadang-kadang saya confuse. Kadang-kadang saya terdengar, kadang kita perlu habiskan satu ayat. Ada sekarang dia wakaf mati setakat saja. Ada yang setengah. Kadang saya dengar ada orang buat mati setakat tak indah. Lepas tu buat lagi orang. So ini saya nak dapat penjelasan lah sama kita. Oh, okey. Di segi bahasa ke? Dia wakaf dekat pada kita anda kan. So kalau tak tengok dalam tu pemahaman masing-masing kan. Dia macam ni, masalah nak wakaf ataupun nak wasal, dia sama kaedah macam kita baca Quran. Cumanya nak berhenti tu berhenti tempat yang betul lah. Macam astaghfirullahalazim. Boleh nak berhenti. Dia tak merosakkan makna. Alladzi la ilaha illahu. Boleh. Atau nak baca terus astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh juga. Nak berhenti kena pilih tempat yang sesuai. Sekarang ni bila saya dah letak makna dia dalam bentuk yang tersusul macam ni, tuan-tuan boleh pilih sendiri. Yang mana kalau berhenti dia tak mengubah makna. Kalau mati kan dekat ilah, lepas tu masuk buat kayu-kayu. Ada cakap tak boleh kan tak? Tak boleh lah. Macam astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Tak boleh. Dia tak boleh ubah makna. Dia kena perhabis la ilaha illahu kecuali ia. Takkan illa lepas tu kosong, tak boleh. Mesti ada yang subjek dia who tu siapa? Allah. Kan? Jadi nak berhenti tu kena betul. Mana kita wakafkan dekat who, yang ilah dia tak boleh wakafkan. Tak sesuai. Ataupun kita ambil terus. Ataupun baca sekali harum. Selamat. Ya? Ataupun dia semasa ke semasa kena start belajar bahasa Arab lah. Tak boleh lah saya nak ukur semua kena bawa kelas bahasa Arab pula, nyaya lah saya kan. Maknanya secara perlahan-lahannya begitu. Maknanya sikit-sikit boleh dah tuan-tuan. Pengurusi kita pun boleh ajar bahasa Arab kot. Dia pun dah nak tamat mengaji dah kan. Sikit-sikit yang asas-asas kan. Betul. Tadi soalan dia, ada satu lagi padidat dia kata kita kena tetapkan tempat. Masa kita baca astagfirullah la ilaha sampai Allah majidna, kita kena tetap berada di tempat. Kita dapatkan padidat lepas solat. Yang afdalnya begitu. Tapi kalau misal kata dah nak pergi kerja, nak kereta lah. Islam tu fleksibel. Yang afdalnya begitu. Kalau boleh, kalau misal kata orang pencen, sebaik-baiknya lepas subuh duduk atas tikar semayang, tunggu sampai israk, tak bangun. Orang pencen. Tapi orang kerja mana boleh buat. Situ kena ada flexibility lah. Sekarang ni abang-abang yang pencen tu bolehlah buat. Sebab pahala dia besar. Lepas solat subuh, duduk atas tikar semayang, baca Quran, baca wirid semua, tunggu sampai pada waktu israk, kemudian solat duha. Ini yang israk ni, dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis sahih. Tahu faham tak? Jadi mungkin bila sampai satu peringkat, kalau siapa-siapa yang rajin tu dah kena praktis lah. Hidupkan surau nak bulan puasa ni kan. Boleh dah tu bulan puasa ni, masuk bulan Ramadan, sampailah ni untuk abang-abang yang pencen kan. Lepas tu boleh pergi pasar, tak ada masalah. Tempat yang sama tak, yang mana bukannya berada sekitar, tapi lepas tu terus
tetap Berhubung dengan tempat yang maknanya tempat dia solat tu ke? duduk tempat solat saja ke, ataupun kita boleh berada dalam surau itikaf, kita niat itikaf kan? Setahu saya maknanya benda tu tak terikat sangat. Asal duduk dalam surau, sebab kita lepas kita solat subuh tu pun kan, ataupun solat-solat lain, bila kita nak buat satu benda yang lain, kita kena berubah tempat. Ataupun kalau solat yang boleh buat solat sunat lepas tu, disunatkan kita alih tempat, bukan tempat sujud yang sama kan. Jadi tak ketat sangat. Walaupun ada huraian yang pernah saya dengar nampak ketat sangat, tak begitu, jadi rumit. Lepas tu pula kadang-kadang lepas tu nak pergi toilet, berubah dah tu kan. Dah berubah pula. Boleh ya. Wallahu a'lam bissawab. Lagi, jadi mudah-mudahan yang sedikit kita baca ni kita sama-sama amal lah ya. Kita sama-sama amal dan jadikan apa ni Ramadan kali ni kita buat terbaik lah. Buat terbaik. Manalah tahu kok ni yang terakhir kan. Buat yang terbaik. Bolehlah plan dah masing-masing. Syakban, Rajab, boleh plan masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.